Yang ketujuh, mempersiapkan diri dengan ilmu. Ada banyak rakaman-rakaman YouTube yang hebat. Tuan-tuan carilah yang tepat. Ramai yang bercakap kosong. Tetapi cari ustaz-ustaz yang memberi satu penjelasan yang tuntas. Bertambah ilmu kita. Ya, cari. Ada ramai. Memperingatkan diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan tentang ketibaan bulan Ramadan. War-warkan, ahlan wa sahlan ya Ramadan al-Mubarak. Membeli dan membaca buku-buku berkaitan dengan ibadah. Dan yang ke-10, bergembiralah kita dan mesti ada rasa seronok dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Tapi keseronokan itu jangan cross the border. Seperti 2 minggu lepas, ada rakaman video kumpulan anak-anak muda kita berjoget di tengah malam di bulatan Sultan Azlan Shah. Ini sangat memalukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Covid tak habis lagi. Masalah banjir ada. Puting beliung baru datang kat Ipoh. Di bantainya berjoget menari dengan lagu-lagu yang begitu hebat, bercampur gaul lelaki perempuan. Ini sangat malang. Dan saya sebenarnya tak marah anak-anak muda kita yang malam itu berseluar pendek. Tetapi saya rasa terkilan dengan penganjur. Penganjur ni orang tua-tua. Dia tak terfikir. Itu saya kata ini orang yang terpedaya dengan apa yang telah diingatkan oleh surah-surah yang kita bacakan tadi. Gembira jangan sampai tahap macam tu. Dan janganlah kita menunjukkan sikap tawar dengan kedatangan Ramadan. Sebagai contoh, ni yang mengaji malam ni. Kerajaan akan benarkan kita duduk di restoran 24 jam lebih ni. Janganlah kita duduk di akhir-akhir Ramadan ni sampai ke 12 malam minum sembang, habis satu cawan order lagi. Bila ditanya kenapa lambat daripada hari biasa ni? Bukankah kita ada masa 2 hari lagi nak puasa ni? Amboi. Pasal nak puasa jadi macam tu. Ataupun besok pagi ketika sarapan pagi penuh kedai-kedai makan, tak apalah makan. Tetapi luar biasa, daripada sekeping jadi 2 keping, 3 keping. Satu tertarik kecil tukar gelas besar. Yang isap rokok lagi bersambung-sambung puntung dia. Kenapa jadi macam ni? Lagi 2 hari nak puasa. Jadi sikap ini seolah-olah Ramadan ni macam menyusahkan dia. Ya, jangan ada sikap ini pada diri kita. Kita mesti teruja dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian. Doa yang saya bacakan ini telah pun saya hantarkan dalam grup Masjid Muttaqin Rasmi dan Sembang Al-Muttaqin. Amalkan doa ini di hujung-hujung Syaban ini. Termasuklah dalam bulan Ramadan, baca terus doa ini sambil kita faham dan bersungguh-sungguh. Ya, baik. Baru kita masuk topik yang telah diberikan amanah untuk saya bentangkan, kelebihan dan keutamaan 10 malam terakhir. Surah pastilah kita merujuk surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu lebih baik daripada alfi syahr, min alfi syahrin, 1000 bulan. Sudah pastilah 10 malam terakhir itu fokus kita adalah malam Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Tekad mencari itu dalam bulan Syaban. Semoga kita dapat mengisi 10 malam terakhir dengan acara ibadah dan insya-Allah dengannya kita memperolehi malam Lailatul Qadar. Perkataan Lailatul Qadar itu adalah daripada 2 kalimah, yaitu lailah, yang memberi maksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar, atau berlawanan dengan siang hari. Masuk saja maghrib sudah masuk malam.
Tamatnya malam itu terbitnya fajar ketika kita azan subuh. Itulah dia sempadan Lailah, malam. Sedangkan Al-Qadar, malam qadar. Apa makna qadar? Maksudnya kemuliaan atau hukum dan ketetapan. Jadi malam itu sangat istimewa daripada malam-malam sepanjang Ramadan. Malam-malam Ramadan istimewa daripada malam-malam bukan Ramadan. Malam qadar lebih istimewa daripada malam-malam bulan Ramadan. Ini mesti ada dalam minda bagi orang-orang yang mencari habuan kebahagiaan akhirat. Para ulama berbeza pendapat apabila qadar disandarkan kepada malam. Ada ulama berpendapat ianya kerana kemuliaan, dan terdapat juga pendapat-pendapat lain. Kita ambil contoh Ibnu Qudamah berpendapat malam qadar ialah malam yang mulia, diberkati, diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Kita tengok pandangan seorang ulama Ibnu Jauzi mengemukakan 5 pendapat berkenaan dengan malam qadar itu. Malam qadar itu malam apa? Kata Ibnu Jauzi, ini maksudnya malam yang penuh keagungan. 2, dengan makna sempit. Malam itu sempit. Sempit kenapa? Kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun. Sempit, bersesak-sesak. 3, kata Ibnu Jauzi, malam qadar itu maknanya hukum atau keputusan diputuskan di situ. Kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah SWT. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, malam qadar itu boleh mengubah takdir yang tidak elok. Berdoalah kita. Entah ada takdir yang tak betul yang akan menguji keimanan kita, maka berdoalah kepada Allah, jangan kita diuji dengan berat-berat. Maka takdir boleh berubah di malam qadar. 4, malam qadar itu sesiapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadah pada malam tersebut. Dia ni orang yang tak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dapat malam qadar, mulianya terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita hendak. Sepanjang umur hidupnya, ilmu pun tak apa banyak, biasa-biasa saja, ibadah pun lebih kurang aja. Tiba-tiba dapat malam qadar, di hujung umur pula tu kemuliaan terangkat pada orang ini. Dan yang kelima, kata Ibnu Jauzi, diturunkan pada malam tersebut kitab yang mempunyai kemuliaan, di samping rahmat dan malaikat juga turun pada malam tersebut. Ini juga dikatakan kitab Al-Quran, yang kita baca pada hari ini, pada malam Lailatul Qadar sebelum ini. Baik, malam qadar dikaitkan dengan angka 1000. Angka 1000 mengikut kebiasaan bangsa Arab dikira sebagai suatu jumlah yang besar. Oleh itu, sebutan 1000 di sini bukanlah 1000 yang sebenarnya. Allah SWT berfirman yang bermaksud tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Kita umur kita 60 hingga 70 tahun average umat Nabi Muhammad. 60, 70, sitin wa sab'in. 80, 90 subsidi tak semua orang dapat. Jadi macam mana kita nak beribadah 100 tahun? Apatah lagi 1000 tahun. Duduk malam qadar seolah-olah umur kita 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu dipenuhi dengan ibadah. Allahu Akbar. Itu yang menyebabkan kita takkan tidur lena malam 10 malam terakhir. Tak tidur lena, tuan-tuan. Biarlah mata kita lebam pada 1 Syawal. Kenapa 10 malam terakhir itu tak tidur lena kita? Itu tekad kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam di hujung surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar, sehingga azan subuh. Itu yang dikatakan malam itu malam yang penuh kesesakan, sempit. Pada malam itu para malaikat turun dari alam rohani sehingga diri mereka dapat dilihat oleh Nabi SAW. Jibril AS menampakkan dirinya kepada Nabi SAW. Apa tujuannya? Bertujuan menyampaikan wahyu. Para malaikat dapat dilihat oleh jiwa yang sempurna ini dengan keizinan Allah SWT. Setelah baginda sudah dipersiapkan bagi menerima wahyu dan menyampaikan ajaran yang mengandungi kebaikan kepada mereka. Turunnya para malaikat ke bumi adalah satu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu membahaskan bagaimana cara mereka turun. Itu tak payah panggil satu ustaz syarah. Macam mana malaikat turun, itu tak penting. Cukuplah kita meyakini perkara ini dan tidak perlu kita berusaha ingin tahu bagaimana selok-belok rahsia itu. Tak payah kita congkir cari pula pandangan ada tak ustaz. Kaedah-kaedah dia turun, itu tak penting. Yang penting malam tu sesak. Apa yang diketahui oleh orang berilmu hanyalah sebahagian kecil sahaja dari alam yang wujud ini. Kita paling banyak pun yang kita tahu sebenarnya, kita tak tahu rahsia malam qadar yang hanya Allah yang tahu segala-galanya. Beri perhatian 10 malam terakhir kelebihan malam qadar. Para ulama berpendapat sebaik-baik amalan soleh adalah pada malam qadar, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berdasarkan nas yang terdahulu. Antara kelebihan malam ini ialah dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Al-Qurtubi berkata, malam qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Ramai ulama dan ahli tafsir berpendapat amalan dilakukan pada malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada padanya malam qadar. Jadi memang kebaikannya ada, tapi lebih besar pada malam itu yang tak terjangkau oleh fikiran kita. Malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut. Imam Qurtubi berkata, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut sehingga waktu fajar. Kita doa, malaikat aminkan. Adakah ini perkara yang ringan? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kalau aku sedar malam itu malam qadar, apa doaku ya Rasulullah? Ulang sajalah doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu direct itu Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampun, suka mengampun, ampunkan dosaku. Ini yang mesti kita minta. Sebelum bertemu dengan Allah, bersihkan dosa-dosa kita. Waktu atau bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Ini perbahasan banyak. Diriwayatkan pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW apabila tiba 10 terakhir bulan Ramadan, baginda menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan isi rumah dan menjauhi daripada isteri-isterinya. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan yang bermaksud Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam lain. Malam-malam biasa, Rajab Syaban, Nabi bangun malam. Bulan Ramadan lagi lebih. Masuk 10 malam terakhir lagi lebih daripada malam Ramadan yang biasa Nabi buat. Ini dia punya step dia, pecutan dia. Lailatul Qadar berlaku pada 10 akhir daripada malam ganjil di bulan Ramadan. Ini satu pandangan. Maka Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam ganjil. Itu satu pandangan. Ada pun mereka menentukan malam Lailatul Qadar itu ada banyak pendapat, ada 5 pendapat. Itu malam ni majlis ilmu belaka malam ni. Tengok pandangan pertama.
pendapat yang terkuat mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Hujah mereka amat banyak. Antaranya mengikut Abu Ka'ab katanya, demi Allah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadar jatuh dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi dia enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana bimbangkan kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Kita pun tak tahu 10 malam terakhir itu mulanya awal sikit ke, lewat sikit ke. Kadang-kadang puasa 29 hari, mana nak kira 10 malam terakhir? Tu. Bila tak tahu nak cari 10 malam terakhir, malam 27 pun kita miss. Daripada riwayat Muawiyah yang bermaksud bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Riwayat ini disokong oleh pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar mempunyai 30 perkataan. Perkataan yang ke-27 bagi surah itu terjatuh kepada dhamir hiya yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Sampai tahap ni ulama kaji surah Lailatul Qadar itu. Ada 30 perkataan ke-27 itu. Terjatuhlah dhamir hiya. Hiya itu merujuk malam qadar itu. Sampai tahap tu kajian dibuat. Jadi semakkan dalam fikiran kita malam 27, get ready. Kedua, pada malam 23 Ramadan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Inilah juga pendapat Malik Ibn Khuzaimah, Abu Awanah dan As-Sahawi berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Unais bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, taharru lailatul qadri lailata salasa wa ishrin. Maksudnya carilah malam qadar pada malam salasa wa ishrin, malam 23 Ramadan. Set up kepada kita, malam 23. Ketiga, pada malam 21 Ramadan. Inilah juga pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalilkan pada riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, utlubuha lailata sab'a asyarata min Ramadhani wa lailata ihda wa ishrina wa lailata salasi wa ishrin. Maksudnya, tuntutlah malam sab'a asyarah, 17, ihda wa ishrin, malam 21, salasi wa ishrin, malam 23, 17, 21, 23. Pandangan keempat, ada malam 24. Padahal kata malam ganjil, tapi ada riwayat sebut malam 24 Ramadan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu lailatul qadri fi 40 wa 20. Riwayat Muhammad bin Nasir Ahmad daripada Bilal dan Al-Talaisi. Maksudnya, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 24 Ramadan. Ini pandangan keempat. Pandangan kelima, Lailatul Qadar itu berada pada malam akhir Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu lailatul qadri akhir lailati min Ramadan. Rawahul Ibnu Nasr, yang bermaksud carilah malam qadar pada akhir malam Ramadan. Jadi lebih baik kita tahan pukat bermula satu malam yang terakhir, awal malam terakhir itu. 10 malam terakhir itu pulun tuan-tuan. Tapi bila masuk 21 lagi kuat kita. Begitulah kisahnya. Kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Bagi tahu siap-siapkan kesenang. Antara rahsia menyembunyikan Lailatul Qadar ialah supaya menjadi pendorong kepada orang ramai untuk mencarinya. Juga supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah demi mencari Lailatul Qadar.
seperti disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Lailatul Qadar. Rupa-rupanya katakanlah malam ni malam Qadar. Waktu makbul pun Allah sembunyikan. Pukul 3 ke, pukul 4 ke, tak tahu. Jadi memang kita tak boleh tidur lena malam-malam Ramadan tu. Sebab waktu makbul itu pun disembunyikan oleh Allah. Allah nak tengok siapa yang bersungguh ni. Disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Banyakkan berselawat. Banyakkan berdoa. Doa akan dimakbulkan. Bermula saja zuhur sampai asar. Tapi tak tahu pukul berapa. Pukul 3 ke? Pukul 4 ke? Sebab itu malam hari Jumaat je tuan-tuan doa banyak-banyak. Itu waktu yang ada satu waktu doa diperkenankan. Tapi waktu itu disembunyikan. Pukul 2 ke? 2.30 ke? 3.50 ke? Tak tahu. Tapi hari Jumaat. Batas dia masuk Jumaat sampai asar. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar yang diisi dengan amal kebajikan dengan menghidupkan malam tersebut. Seterusnya melayakkan kita mendapat keampunan daripadanya. Yang penting sekali permohonan minta ampun dengan dosa kita yang banyak, tuan-tuan. Sama je saya dengan tuan-tuan. Kata para ulama, kalau kamu dapat menghidu bau dosa kamu, nescaya kamu pun takkan sanggup duduk dengan diri kamu sendiri. Kalau boleh cium bau dosa ni, busuk, kita pun takkan duduk dengan dosa kita ni. Tak tahan kita. Apa tanda-tanda malam Qadar? Sebahagian para ulama telah menyebutkan dalam kitab masing-masing berkenaan dengan sebahagian tanda dan alamat yang mungkin dapat dilihat oleh sebagian hamba Allah yang diizinkan oleh Allah pada setiap tahun daripada bulan Ramadan. Memang ada orang akan nampak tanda-tanda itu. Tapi bukan semua orang nampak. Ini kerana banyak hadis dan pengkhabaran orang soleh serta riwayat mereka yang telah membincangkan alamat atau tanda tersebut. Tapi tanda-tanda itu dilihat setelah berlaku. Jadi cerita yang tuan-tuan pernah dengar, dulu nampak pokok sujud, kan? Air beku itu tak betul, itu tak ada dalil tu. Kita dengar daripada riwayat yang sahih. Orang-orang yang soleh sebahagiannya ditunjukkan tanda-tandanya. Siapakah mereka itu? Kita tengok Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sesungguhnya malam tersebut bersih dan terang, seolah-olah bulan yang menerangi tenang. Nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas. Dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu paginya keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama. Dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Boleh dirujuk dalam kitab Umdah Al-Qari jilid ke-11 muka surat 134. Itu tanda-tanda malam Qadar. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bermaksud, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Jadi siapa yang jumpa ni? Bukan saya, Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit, orang yang soleh. Seperkara yang penting jika seorang mengetahui dan memanjangkan malam itu adalah Lailatul Qadar, adakah perlu diwar-warkan atau disembunyikan? Boleh heboh-heboh tak? Semalam saya jumpa tanda-tanda itu, saya lihat. Tengok jawapan yang diberi para ulama dalam Syarah Fathul Bari. Dalam hal ini jumhur ulama bersepakat bahawa sunat bagi siapa yang melihat pada malam Qadar itu menyembunyikannya. Jumpa tanda-tanda itu tak boleh heboh sebab bukan semua orang nampak. Sembunyikan. Antara hikmah disembunyikan bagi orang yang nampak malam Lailatul Qadar seperti disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani yang membahaskan hadis dalam kitab Fathul Bari. Beliau menukilkan daripada kitab Al-Hawi bahawa ia merupakan karamah kemuliaan, hendaklah disembunyikan malam Lailatul Qadar tanpa khilaf antara ahli tarik. Siapa ahli tarik? Orang yang menemui malam Lailatul Qadar. Dan dari memandang kepada jiwa kerana dibimbangi akan dibuang nikmat.
Lebih besar daripada itu berlaku riak kepada ahli tarik. Kita jumpa, lepas tu kita cerita datang riak. Mengikut adabnya pula, janganlah ia sibuk menceritakan nikmat Allah, iaitu pertemuan malam Lailatul Qadar, untuk diwar-warkan kepada manusia. Kerana apa? Dibimbangi berlaku hasad dengki. Kita jumpa tuan-tuan senyap aja. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil kita jangan cerita-cerita benda baik ini? Sudah pastilah Ibnu Hajar Asqalani, dia mengambil berdasarkan ucapan Yaqub kepada anaknya Yusuf, tak kala bermimpi melihat bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Nabi Yaqub mimpi bulan, matahari sujud pada Yusuf. Mana Yusuf ni orang yang hebat daripada adik-beradik dia. Maka kata Yusuf yang dirakamkan oleh Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim, surah Yusuf ayat kelima. Maksudnya, bapaknya berkata, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi sebab itulah adik-beradik Nabi Yusuf ni pun berdengki sama sendiri. Apa kita nak harapkan dengan manusia biasa macam diri saya ini? Senang-senang saja datang hasutan syaitan. Kenapa syaitan datang sedangkan ada dalil mengatakan syaitan iblis dirantai? Sebenarnya terlalu kuat bekas syaitan itu kepada seseorang itu menyebabkan syaitan diikat. Didikkan 11 bulan daripada iblis itu kuat pada diri seorang itu. Itu pasal jadi hasad dengki itu. Kuat betul tarbiyah iblis syaitan pada dia 11 bulan, menyebabkan tarbiyah iblis syaitan itu dibawa-bawa sampai bulan Ramadan. Jadi kita sembunyikan perkara yang baik, termasuk ibadah kita. Tak perlulah kita bercerita dalam WhatsApp, hari ini saya khatam, kemudian hari ini saya dapat 1 juzuk, 5 juzuk. Senyap aja tuan-tuan. Allah tahu. Innallaha khabirum bima ta'amalun. Sungguhnya Allah mengetahui amal kita. Cukuplah tu. Kadang-kadang sampai bergaduh. Kenapa ni tak mari grup? Dulu masa zaman PKP, baca Quran secara bagi-bagi. Saya juzuk 2. Bila orang tak respon, bergaduh dalam WhatsApp. Ni kenapa tak respon? Baca Quran pun malas kah? Dia ni marah orang dalam WhatsApp. Orang mengadu ke saya. Ustaz, nak baca-bacalah, saya ada grup saya ada cara saya. Orang ada cara masing-masing. Jadi kita jangan nampak sangatlah benda-benda begini nak dipaksa-paksa, nak disebut-sebut depan orang. Kita syarah macam ni yang fahamlah. Berdasarkan perbincangan di atas jelas menunjukkan kepada kita betapa mulia dan agungnya malam Lailatul Qadar sehingga melebihi 1000 bulan. Justru hendaklah kita lakukan amalan ibadah bersungguh-sungguh tanpa sebarang pengabaian. Malam ni kita tekad, jangan abaikan 10 malam terakhir. Isikan dengan qiyamul lail, baca Quran, zikrullah, munajat dan doa. Terutamanya doa keampunan. Itu penting. Doa ampun kena minta. Dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rawahu Muslim. Aisyah bagi tahu kepada kita, Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan kepada kita, adalah Rasulullah SAW bila masuk pada 10 akhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malamnya dengan ibadah, mengejutkan ahli keluarganya. Terus kita ada WhatsApp grup keluarga ni, pukul 3 pagi pergi hantar WhatsApp, telefon seorang-seorang anak kita ni, bangun. Ni lagi 10 malam terakhir ni, niat 10 malam terakhir ni abah akan telefon kamu seorang-seorang. Itu tak apa. Itu kita dengan anak kita. Sebab Nabi buat macam tu. Jangan telefon jiran kita, orang marah. Itu hak dia lah. Pukul 4 pagi hantar WhatsApp, bangunlah. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana? Dia boleh ke? Takut satu, nanti datang riak pada orang yang hantar WhatsApp tu. Pukul 4 pagi dia hantar WhatsApp, bangunlah qiyamul lail. Seolah-olah itu saya minta terpulanglah. Yang kita disuruh buat ni
dengan ahli keluarga kita. Pukul 4 pagi, bapa pergi hantar WhatsApp ke anak. Tak apa. Mak pergi hantar WhatsApp pukul 5 pagi. Tak apa. Sepanjang 10 malam terakhir. Buat cara Nabi yang buat pada kita. Ini yang paling penting. Wasyaddal mi'zar. Memperketatkan kain sarungnya. Nabi ikat kain sarung. Yakni Nabi mengelak melakukan hubungan seksual dengan isteri-isteri Rasulullah 10 malam terakhir. Nak menunjukkan keseriusan. Apakah kita tak boleh bergaul malam 10 terakhir? Inikah dalil mengharamkan kita? Tidak. Masih boleh bergaul dengan isteri. Tetapi keseriusan itu Nabi tunjukkan, dia lupakan sebentar kenikmatan sebagai manusia itu. Salah satunya bergaul dengan isteri. 10 malam terakhir, fokus. Itu yang Nabi buat. Dan ini di hujung-hujung kuliah ni ada tips merebut perhala kelebihan malam Lailatul Qadar. Ini tips. Tip ni kena ada sekarang, bukan dah 10 malam terakhir baru dapat tip ni. Pertama, bersedia untuk merebutnya dari sekarang, terutama segi keyakinan, kesungguhan merebut peluang tahunan ini dan merancang kalender harian agar mengosongkan 10 malam terakhir tersebut untuk tujuan itu semata-mata. Tak ada kesibukan lain. Sebab itu saya dah minta Haji Razak, tak mau lagi jadi imam qiyam ni, tapi Haji Razak kata, ustaz ni Korea. Okey, saya ambil satu. Tempat lain saya tak mau dah. Sebab saya nak bersunyi-sunyian 10 malam terakhir itu. Tapi kita jalankan program kita. Jadi kalender mesti ada. Ini hak kita. Buang kesibukan. Tuan-tuan tak apa, mari sini. Saya kalau start engine, habis sejam dalam perjalanan. Nak pergi semayang tempat orang, jadi imam. Habis sejam. 10 malam terakhir dalam perjalanan aja. Leceh betul. Kedua, memahami bahawa di mana jawatan, kedudukan dan kesibukan kita di dunia ini, tujuan utama manusia dijadikan ialah beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, bersedia untuk hari akhirat yang tiada gunanya lagi harta dan anak-anak, melainkan orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Ingat baik-baik tuan-tuan. Kalau boleh elaklah kesibukan 10 malam terakhir itu. Elakkan. Ketiga, putuskan dari sekarang masjid mana yang akan kita gunakan untuk iktikaf, siang dan malam. Rupanya iktikaf itu termasuk siang. Sebab Rasulullah masuk saja masjid, tidak keluar masjid. Tapi tak semua orang boleh buat. Macam saya ada kerja, tuan-tuan ada kerja, pagi lepas subuh cari rezeki. Tapi peluang ini terbuka kepada siapa? Orang pencen. Kalau tak boleh 10 hari duduk 24 jam kat masjid, sekurang-kurangnya 1 hari sepanjang Ramadan ada cara kita duduk daripada pagi sampai besok pagi. 24 jam. Orang pencen boleh buat benda ni. Takkan tak ambil peluang ni. Pastikan ejekin masjid. Memahami ibadah iktikaf dan qiyamul lail 10 malam terakhir agar tidak berlaku masalah pengurusan dengan mereka yang tidak memahaminya. Ada juga masjid menghalang orang tidur. Dulu awal-awal saya mari sini, saya minta maaf saja ni cerita jiran-jiran kan, tuan-tuan jiran saya kan. Saya tipu Haji Mokhtar. Kenapa Haji? Tanya Haji Mokhtar. Saya mari sini, pagar masjid kunci. Jenuh saya cari kokok dia selak ke apa. Terpaksa saya lari tempat lain. Alhamdulillah, reform telah berlaku. Tak ada lagi masjid terkunci. Mau tak mau je kita mari malam tu. Keempat, dapatkan teman agar sama-sama dapat melakukan ibadah tersebut secara berjemaah. Tak apa, ajak 2-3 orang, join, tidur masjid. 5, jika anda bekerja di bawah majikan, kena pasti hari-hari akan dimohon cuti agar dapat lebih hari untuk beriktikaf di masjid. Jika anda tak dapat mengambil cuti kerja, anda boleh cuba beriktikaf di masjid sepenuhnya dalam cuti hujung minggu pada hari Sabtu dan Ahad. Ini untuk orang bekerja, orang pencen tak ada kerja lah. Pulun tuan-tuan. Pulun. Jika anda seorang pelajar, habiskan kerja-kerja rumah atau assignment dari sekarang agar tidak bertimbun 10 malam terakhir. Beli tiket balik kampung lebih awal agar tak disibuk mencari tiket nanti. Cari tiket dekat-dekat bulan Ramadan ni, tempah awal. Ketujuh, buat persiapan Aidilfitri lebih awal agar kita tak disibukkan nanti dengan membeli belah
memansang lansir, membuat kuih muih, menyiap atau menjahit pakaian raya dan sebagainya. Seperti yang sering berlaku pada ramai orang yang kurang memahami dan menghayati kelebihan 10 malam terakhir Ramadan. Nabi 10 malam terakhir duduk masjid. Sebagian orang 10 malam terakhir hilang daripada masjid. Berjalan malam-malam. Dia akan tengok di pasar akan buka 24 jam ni. Malam itulah nak beli tepung, buat kuih tat lah, kuih kastad lah, kuih macam-macam ada. Kuih apa lagi tuan-tuan? Dah jenuh makan kuih dah. Ni malam qadar ni 10 malam terakhir. Beli langsir awal, tempah baju Melayu awal. Ke-8, memahami bahawa asas perubahan ke arah kebaikan pada seorang, bahkan pada sebuah umat, ialah pembaikan jiwa yang ada dalam diri masing-masing. Madrasah 10 malam terakhir Ramadan yang bakal dilalui boleh turut membantu mencapai ke arah perubahan tersebut. Kita nak negara kita berjaya, rakyat kita baik, masyarakat kita baik, mesti kita bela jiwa. Maka kita mula dengan diri kita, jiwa kita, kita jaga dengan pembinaan ibadah 10 malam terakhir itu. Semoga Allah mengurniakan ketakwaan kepada kita. Setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, kita keluar darinya nanti dengan beroleh rahmat, keampunan dan selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian, maka sekadar itulah yang termampu saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan tentang pentingnya kita buat persiapan tentang bulan Ramadan. Dalam bulan Syaban, termasuk 10 malam terakhir, fokus yang telah diberi tugasan itu kepada saya. Dan satu persoalan penting, kita bisikkan pada diri kita, adakah ini Ramadan saya yang terakhir? Kita tak tahu Ramadan yang akan datang kita sempat atau tak sempat. Ini pun belum tentu lagi ni. Belum tentu kita jumpa. 8 hari ni macam-macam. Mungkin saya pergi dulu. Kalau tuan-tuan dengar saya pergi dulu, maafkan saya dan doakanlah keampunan buat saya. Kita tak tahu, putik kelapa muda pun jatuh berguguran. Mohon maaf daripada saya sepanjang pembentangan ini, atau di mana-mana tuan lihat saya ada kekurangan, maafkan saya mohon maaf. Dan sama-samalah kita berganding bahu menjayakan agenda 10 malam terakhir ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.